there is no okay. There is no single uniform notation for the derivative. Instead, the derivative can be written in the several ways. Okay, the usefulness of each notation varies with the context, and it is sometimes advantageous to use more than one notation in a given context. The following are common notation for the first derivative of y equal to fx is equal to, for the differentiate kita gunakan dy over dx, f prime x, y prime or dxy. Di mana dy over dx ni kita selalu gunakan dalam bentuk paragraf lah. Okay, saya kata dalam bentuk kita tulis dalam bentuk ni dy dx apa semua macam ni. Okay, kita betul dalam bentuk ayat. Alright. Untuk f prime x ni rujuk kepada graf. Selalu rujuk kepada graf. Okay, y prime dan dxy ni dah rujuk kepada application. Kebanyakan kepada application. Okay. Jadi tak kisah mana-mana. Kita nak guna. Okay. Jadi dia tengok the technique of differentiation. 4.2.1 derivative of a constant function. If c is any real number, then d over dx c equal to 0. So, kalau kita differentiate numbers, kita akan dapat sama dengan kosong. Di mana dia punya idea dia, sebenarnya kita nak differentiate variable. Kalau kita differentiate constant, iaitu nombor, memang akan dapat kosong. Niat differentiate, kita differentiate variable. Okay, contoh example 4.1. If fx equal to 7, okay, fx equal to 7, then f prime x d over dx 7 equal to 0. Jadi ini rujuk kepada inilah d over dx f x, iaitu rujuk kepada function. Okay. For all x. Okay, so apa-apa kita masuk pun kita akan dapat kosong sebab dia nilai tu nombor. Memang akan dapat kosong automatik. Jadi contoh lain dia d over dx pi, d over dx square root phi, d over dx 1 over 6. Semua akan jadi kosong. Okay, 4.2.2 derivative of a power functions. For any real number n, d over dx x power of n equal to n x power n minus 1. Misal kata n ni adalah indeks, iaitu kita rujuk senang, dia adalah power. Okay. Dia apa yang kita buat, power tu kita akan bawa ke depan dahulu, iaitu misal kata kita ada n x power kita ada x power n. Jadi kita nak cari d d over dx x power n. Jadi apa kita buat, n ni kita bawa ke depan dulu. Jadi kita akan dapat n pada x dan n selepas tu kita tolak dengan 1. Jadi step 1 kita bawa ke depan dia punya power dulu. Lepas tu kita tolak dia punya power. Contoh, okey, satu lagi. Yang satu lagi yang inilah. D over dx c as n, maksudnya c tadi adalah constant, iaitu yang sama yang atas inilah. Okay, any real number. Jadi apa kita buat, n ni kita akan bawa ke depan, kita darabkan dengan c, iaitu n, kalau kita ada c x power of n. Jadi d over dx c x power of n equal to n ni kita akan bawa ke depan, darabkan dengan c, darabkan dengan x, dan n ni kita tolak dengan 1. Contoh dia, kita ambil yang inilah. Example example A, find dy dx. Jadi kita ada y equal to x power 5. Jadi dy over dx sama dengan 5, kita bawa ke depan. Itu dari sini lah. Kalau daripada asalnya y equal to x power 5. Jadi 5 akan kita bawa ke depan, dapat 5 x, lepas tu 5 tolak 1. Dan kita akan dapat 5x kuasa 4. Okay, untuk yang kedua, yang B, tak apa kita tengok yang C dulu. Tengok yang C.
y equal to x power 3x power 7. Jadi dia asalnya y equal to 3x power 7. Jadi d y over dx 7 ni kita bawa ke depan iaitu 7 darabkan dengan 3. Okey, x lepas tu tolak power dia. Tolak 1. Jadi 7 ke 3 21. X 7 tolak 1. Jadi akan add dapat kuasa 6. Okey. Contoh lain yang kita boleh ambil adalah y equal to 2x power 4. Okay. Jadi dy over dx sama dengan 4. Kita bawa ke depan. Darabkan dengan 2. Okay, 4 darab 2. Kat sini Jadi x 4 akan tolak dengan 1. Jadi akan dapat 4 darab 2, 8. X 4 tolak 1, 3. Dapatlah 8x kuasa 3. Okay. Contoh lain, satu lagi contoh kita boleh tengok. Y equal to 1/3. X kuasa 5. Saya nak kuasa 5. Kuasa 3. Jadi, nak cari dy over dx. Apa kita buat? 3 ni bawa ke depan, dapatlah 3. Darab dengan 1/3. X 3 tolak 1. 3 tolak 1. Dapatlah 3 darab 1/3 habis. Tinggal 1. Jadi X 3 tolak 1, 2. Dapatlah X kuasa 2. Okay, yang itu adalah untuk contoh soalan A dengan soalan C. Kita tengok pada soalan B pula. Okay. Okay. B dia y equal to 1 over x power 7. Untuk differentiate, kita kena tukarkan dia daripada bawah, kita kena bawa ke atas. Jadi y sama dengan x kuasa negatif 7. Kalau kita bawa ke atas, kita darabkan dengan negatif power dia. Jadi contohnya kalau kata y equal to 1 over x power 3. Jadi kita akan dapat x kuasa 3 darabkan yang ni dengan negatif 1. Kita akan dapat x kuasa negatif 3 kalau kita bawa ke atas. Sama dengan yang 7 macam ni. Okey. Alright, sambung. Jadi apa kita buat selepas tu? Dah dapat y sama dengan x kuasa negatif 7. Jadi dy over dx negatif 7 ni, negatif ni kita bawa ke depan. Kita akan dapatlah negatif 7 x. So negatif 7 tadi kita tolakkan dengan 1. So dapatlah negatif 7 x power negatif 8. Okey, untuk kes awak dapat yang ini pun dah cukup. Tak perlu ubah ke sini lagi. Okey, dapat negatif 7 x kuasa negatif 8 pun dah okey. Okey, nak tulis begini pun tak ada masalah. Contoh lain yang saya kata tadi adalah y sama dengan x kuasa negatif 3. Kita ambil itu. Okay. Jadi dy over dx, Jadi kita akan dapat y dulu, cari y dulu. So y sama dengan adalah x kuasa negatif 3. Jadi dy over dx sama dengan negatif 3 ni bawa ke depan. Jadi dapat negatif 3. X negatif 3 tolak 1, dapat negatif 3. X tolak, kuasa tolak 4. Okey, cukup sampai situ. Tak perlu kita nak bawa turun jadikan sebagai fraction balik. Tak perlu. Kan bawa turun sekarang nanti lain jadikan. Kan memang akan jadi salah lah. Tak takut akan dapat jawapan yang salah. So biarkan begitu je. Cukup. Okay. Satu lagi D adalah 3/5. Y sama dengan 3 over 5 square root of x. Okay. Jadi daripada sini y sama dengan 3 over 5 square root of x. Jadi apa kita buat? Kita buat step by step lah. Sebab ada square root. Sebab macam ni lah. Jadi daripada y sama dengan 3 over 5 square root x. Jadi y akan jadi 3 over 5 di mana square root x ni adalah kuasa 1/5.
2. Kuasa setengah. Dan dia akan jadi 3/5. Kita boleh keluarkan. X kuasa negatif 1/2. Bawa ke atas, kuasa dia kita darabkan dengan negatif 1. Dia dapat begitu. Dan baru kita differentiate dengan dy over dx. Negatif 1/2 kita bawa depan, kita akan dapat negatif 1/2. Darab lagi dengan 3/5. X. Lepas tu negatif 1/2 tolak 1. Jadi kita ringkaskan, kita akan dapat negatif 3/10 X tolak 3/2. Sama lain ni. Jadi tinggalkan begitu saja. Tak perlu lagi kita nak bawa turun. So, kalau kuasa negatif 3/2 tu, kalau kita tulis negatif 1/5, boleh juga? Ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey je. Okey. Kalau tukar jadi negatif 3/10 X negatif 1/5. Tak ada masalah. Boleh je. Okey, jadi tolong dapatkan jawapan ni. Nombor 1, nombor 5, nombor nombor apa ni? Nombor 7. Nombor 7. Okey, 2, 4, 6, 8 ni boleh buat sendiri lah. Okey. Habiskanlah 1, 3, 7 apa? 1, 3, 5, 7 tu. Buat 4 sekali. Baik, sir. So, satu lagi. Apa tadi? Lupa saya. Satu Belah kiri semua, belah kiri. belah kiri semua. Okey.
Okay, 1 minit lagi. Okay. Nombor 1. Okay, sir. dy over dx nombor 1. 4x kuasa 3. 4x kuasa 3. Nombor 3. Nombor 3 negatif x kuasa negatif 7. Negatif x kuasa negatif 7. 6 mana? Hilang. Negatif 6x kuasa negatif 7. Okey. Lepas tu nombor 5. Nombor 5 tu 51 over 2x kuasa 24/5. Betul ke? Banyak. Banyak ya? Salah. Saya salah. Jadi Dia yang x ya, Sekejap. Jadi x tak dia ada. akan jadi y sama dengan x kuasa 1/2. Kan? Jadi Dia- dy per dx 1/2 kita bawa ke depan. Ke depan. Oh silap. X over 2 X 1/2 2 tolak tolak 1. 1. Dapat 1/2. X setengah tolak 1 dapat 1/5. 1/2. Ha. Berarti 1/5. Okey lah. Ni tu. Yang square root 5 tu? Square root 5. Okey, ni square root 5. Ni Dia maksudnya apa ni? y sama dengan x kuasa 1/5. Oh, okey. Tu tak dapat tu. Kalau kosong ke atas ni maksudnya kuasa 2 lah. Tapi kalau ada nombor ni jadi kakak kuasa 1/5. Okey, jadi kita akan dapat sini dy per dx 1/5. Oh, okey. X 1/5 tolak 1. Dapatlah 1/5 X negatif 4/5. Kuasa negatif 4/5. Okey, baik. Okey, itu je lah jawapan dia. Itu pula. Okey. Tu untuk soalan nombor apalah, practice 4.1. Yang 2, 4, 6, 8 tu boleh buat sendirilah. Kalau nak share pun dalam grup pun tak ada masalah. Okay. Daripada situ, kita tengok pada sum and difference. Apa dimaksudkan sebagai sum and difference ni? Iaitu dia punya function tu lebih daripada 2 function. Satu mathematics language tu, language tu ada 2, lebih daripada 1 function. Misal kata jadilah ada f dengan g. Okey, tak mesti 2. Boleh jadi 3 ke 4. Misal kata yang A ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, dibezakan, diasingkan antara sum and difference, tambah atau tolak. Jadi kalau kes yang pertama, yang ni daripada definition d over dx fx plus minus gx adalah sama dengan, kita boleh split kepada 2. d over dx fx plus minus d over dx gx, iaitu f prime x plus minus g prime x. Dengan kata lain, kalau kata kita ada y equal to x kuasa 2 tambah x kuasa 3. Okay. X kuasa 2 tambah X kuasa 3.
Jangan mana-mana awak tambahkan jadi X kuasa 5. Tak boleh. Yang boleh kalau dia sama X kuasa 2, X kuasa 2 tambah X kuasa 2. 2X kuasa 2 tambah X kuasa 2 jadi 3X kuasa 2. Atas ni kuasa. Jadi maksudnya pangkat lain-lain. Satu resiprocal, satu saja. Tak boleh. Tak boleh tambah-tambah jadi X kuasa 5. Oh, mana-mana tak boleh Banyak yang buat macam tu. Dia tengok jadi jadi pendek rupanya tambahkan. Tak boleh. Jadi misalnya kata X, Y equal to X kuasa 2 tambah X kuasa 3. Dan kita dah cari dy over dx. Kita akan buat d over dx X kuasa 2 tambah d over dx X kuasa 3. Terus asingkan. Ada lebih baik. Dan dia akan jadi yang pertama X kuasa 2. Yang kita demonstratekan 2 kita bawa ke depan. X dan 2 tu kita tolak dengan 1. Tambah yang kedua pula 3 kita bawa ke depan. X dan 3 kuasa tu kita tolak dengan 1. Jadi akan dapat 2x tambah 3x kuasa 2. Okey, jadi 2x ni maksudnya 2 kuasa 1 lah. Okey, kalau kata dia tulis sebagai single saya kata begini. Ini adalah kuasa 1, bukannya kuasa kosong. Ramai yang confuse. Yang X ada kuasa tu X kuasa berapa? Dia atas dia adalah X kuasa 1. Right. Jadi dia tengok pada example. To differentiate each of the following functions. Okay. Fx equal to 10 minus x plus s square minus 2s cube. Jadi ada berapa? Ada 4. Dengan kata lain, kita pecah kepada 4. Okay, yang ini saya buat sekali lah. Okay, better kalau misalnya kata you confused, you boleh buat pecah lah. Iaitu jadi dy over dx. Okay, boleh elok lah. Dy over dx sama dengan d over dx 10. Okay. Tolak d over dx x tambah d over dx x kuasa 2 tolak d over dx 2x kuasa 3. Yang tolak tambah tu kita tak payah masuk sekali dengan dalam derivatif. Kita letak dekat luar. Okey. Jadi di sini kita akan dapat differentiate 10. 10 adalah konstan, dia tak ada x. Jadi kosong terus. Jadi akan jadi sini. Dia akan jadi kosong. Dan tulis kosong pun boleh lah tak kosong. Okay, kau confuse. Lepas tu ini x kuasa 1. Jadi x kuasa 1 apa kita buat? Tolak letak minus dulu Ikut ni operation dia. Jadi 1 di atas dia. Jadi 1 kita tak depan. X 1 tolak 1. Tambah x kuasa 2 tadi di atas kita dah bincang adalah 2x tolak 3 kita buat ke depan. Tolakkan dengan 2. X 3 tolak 1. Dan akhirnya kita akan dapat kosong, tak payahlah kita tulis. Lepas tu negatif 1. X kuasa 1 tolak 1 kosong. X kuasa kosong sama dengan 1. Jadi tak payahlah kita tulis X kuasa kosong. Tambah 2X tolak 3 kali 2, 6. X 3 kuasa 3 tolak 1, 2. Jadi kita akan dapat yang ini. Okay, samalah. Jadi apa-apa kuasa kosong sama dengan 1. Iaitu kalau X kuasa kosong pun akan dapat 1 juga. Kalau tak percaya, tekan kalkulator, letaklah 100 kuasa kosong. Dia akan bagi jawapan dia sama dengan 1. Okey, untuk B pula, X kuasa 4 tolak X kuasa 1 per 3 tambah 2 per X kuasa 2. Jadi, apa dia buat sini, kita differentiate asing lah. Tapi, sebab dia ada fraction, cuba tengok, dia ada fraction dekat sini. Jadi, kita kena modify dahulu fx ni. Bawa fraction x daripada bawah ni ke atas. Okay. Right. Lepas tu dapat inilah. Jadi dapat x kuasa 4 tolak x kuasa 1 per 3 tambah 2x kuasa negatif 2. Ingat, x daripada bawah ke atas kita darabkan dengan negatif 1. Kuasa je saja kita darabkan. Bukan semua.
Jadi f prime x sama dengan 4x power 4 minus 1, iaitu 4 ni kita bawa ke depan, kita dapat 4 ke depan ni. 4 tolak 1 sama dengan 3, dapat 4x kuasa 3. Lepas tu negatif x kuasa 1 per 3. Jadi apa kita buat? Negatif, 1 per 3 tu kita bawa ke depan, dapat negatif 1 per 3, iaitu asal ada negatif. X kuasa 1 per 3 tolak 1, kita dapat yang ni. Dapat negatif 2 per 3. Negatif 1 per 3 x kuasa negatif 2 per 3. Lepas tu yang next pula 2x kuasa negatif 2. Jadi apa kita buat? Negatif 2 ni kita bawa ke depan, iaitu negatif 2, darabkan dengan 2. X, lepas tu kuasa negatif 2 ni tolak dengan 1, dapatlah ini negatif 4, x kuasa negatif 3. Okey, sampai sini pun dah cukup. Tak perlu awak bawa x ke bawah semua, tak payah. Okay. Okey, tengok pada C. C pula 3 square root x plus 2 over square root x plus 4. Okey, kita nak differentiate. Jadi apa kita buat? X tu mesti berada di atas. Okey, yang ada square root ni kita tukarkan jadi 3x kuasa 1 per 2. Yang di bawah ni dia akan jadi 2x kuasa negatif 1 per 2 tambah 4. Ingat X tu mesti berada di atas, dan kalau ada break, apa misal kita square root tu, tukar dia jadi sebagai power. Right, jadi f prime x sama dengan 3. Okey, dia pencet dah ni. F prime x yang dipencet 1 per 2 kita bawa depan, dapat yang ni, darabkan dengan 3. X kuasa 1 per 2 tolak dengan 1. Tambah 2. Darabkan negatif 2, negatif 1 per 2, itu negatif 1 per 2 kita bawa ke depan, dapat negatif 1 per 2. X kuasa negatif 1 per 2 tolak 1, dapatlah ini. 3 per 2, X kuasa negatif per 2 tolak X kuasa negatif 3 per 2. Okey, cukup sampai situ. Dah okey. Tak payah awak nak tukar kepada dalam bentuk ni. Okey. Right. Lepas dapat tu, jangan pula awak tengok ini per 2, ini per 2, awak tambah kuasa. Tak boleh. Pangkat lain-lain. Pangkat lain-lain, jadi kalau breakfast pun lain-lain. Tak boleh sama-sama kan. Okey. Sekarang ni, practice. Cuba buat nombor 3. Nombor 4. Dan nombor ni 8, 7. Okey, sir. Untuk soalan nombor 4, awak kena kembangkan dahulu dia bracket ni kan, awak kena kembangkan dulu. Kita tengok macam mana awak kembangkan, dapat apa.
Okey, nombor 3. dy dx sama dengan 2x tambah 2. Okey. Nombor 6. Nombor 9. Sorry, nombor 9. Nombor 9. Y sama dengan 3 darab 6x tolak 5x kuasa 2. Jadi kita kena tukarkan dulu. Jadi dapatlah 3 kali 6 18. Okay, x darab x jadi x kuasa 2. Okay, kalau x darab x kita tambahkan dia punya indeks dia. Lepas tu 3 darab negatif 5 dapat 15. X darab x kuasa 2 dapatlah x kuasa 3. Darab saja kita boleh tambahkan indeks. Tambah tak boleh. Yang saya contoh sebelum ni kan, tambah tak boleh. Jadi apa kita dapat sini? dy per dx sama dengan 2 bawa ke depan, kita akan dapat 36x tolak 3 darab 15. 3 darab 15 dapat negatif 45. X 3 tolak 1 dapatlah 2. 36x tolak 45x kuasa 2. Sepatutnya lah. Patut awak dapat ni. Apa lagi? Nombor 13. Nombor 13. Y. Kita kena ubahlah sebab dia X yang berada di bawah. Denominator. Jadi Y sama dengan X kuasa negatif 3 tambah X kuasa negatif 7. Jangan awak tambahkan kedua-dua ni, tak boleh. Pangkat lain-lain. Darab saja boleh. Jadi dy per dx kita akan dapat negatif 3 kita bawa ke depan dapat negatif 3. X negatif 3 tolak 1 tambah negatif 7. X negatif 7 tolak 1. Dan kita akan dapat di sini adalah negatif 3. X kuasa negatif 4 tolak 7. X kuasa negatif 8. Untuk soalan nombor 13. Sekarang kita nak tengok satu soalan lagi, iaitu soalan nombor ni. Soalan yang ini. 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1 per x. Saya bawa ke atas lah. Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1 per x. Sebabkan dia ada over x, maka apa kita buat? Kita bawa ke atas. Tapi dia fraction dia semua dengan yang bahagian atas, iaitu 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1. Semua dia dibuatkan dia. Jadi apa kita buat? Kita sama ada awak jadikan dia begini. Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1. Awak bawakan ke atas, jadi x kuasa negatif 1. Baru awak darabkan dia. Jadi dapatlah 2x, 2 darab negatif 1 dapatlah x tolak 3 x darab dengan negatif 1, maksudnya 1 darab dengan tambah dengan 1 dapat kosong, jadi x kosong tak tinggalan negatif 3 tambah 1 darab x kosong dengan 1 dapatlah x kosong negatif 1 pun boleh. Ataupun you nak splitkan dia jadi y sama dengan 2x kuasa 2 per x tolak 3x per x 3x per x tambah 1 per x. Dan awak potong-potongkan dia, ini x, ini tidak 1, ini x, ini x, ini jadi 1 per x pun boleh. Dapat jawapannya sama juga dengan bawah. Ada dua cara. Mana satu yang awak nak, boleh. Misal kata awak confuse, dia kata split
macam mana nak buat kata apa yang step yang method inilah. Awak nak split kepada 3 bahagian, 1, 2, 1, 2, 3. Nak split kepada 3 equation. Tak faham. Jadi, awak buatlah cara yang kedua, iaitu awak darabkan yang ni, bawa ke atas, dapatlah kuasa X kuasa negatif 1, baru awak darabkan ke dalam. Jadi, dapat ini juga, benda yang sama, boleh. Okey, dia punya syarat dia mesti per X. Tak kisahlah, X kuasa 3, X kuasa 2, mesti begitu. Tapi kalau kata X kuasa X plus 1 square. Okay, saya kata jadi macam ni. Contoh dia. Contoh lain Jadi X plus 1 square. Okay, awak tak boleh bawa ke atas dan awak tak boleh split. Kita ada cara lain iaitu kita kena gunakan product rule. Okay. Jadi ini adalah Y sama dengan 2x minus 3 plus s power negative 1. Carilah dy over dx dia. Jadi 2x akan tinggal jadi 2 sebab ni x ni kuasa 1. 1 bawa ke depan, 1 tolak 1, kosong. Jadi x kuasa kosong sama 1 tinggallah 2. Negatif 3. 3 adalah konstan. Habis dia akan jadi kosong. Lepas tu x power negative 1. Negatif 1 kita bawa ke depan, dapat negatif 1. X negatif 1 tolak 1 dapatlah X kuasa negatif 2. Okey, dapatlah ini jawapan dia. 2 tolak 1 X kuasa negatif 2. Atau tak nak letak negatif 1 pun boleh, jadi 2 tolak X. Jadikan 2 tolak X kuasa negatif 2 pun boleh. Mana-manalah. Mana-mana yang rasa berkenan. Pilihlah yang mana satu. Okey. Kalau tak faham, boleh terus direct tanya. Tak payah, kita tak ada Q&A session apa semua. Okay. Jadi termasuk pada product rule. Okay. If fx equal to ux times vx and us and vs are differentiable at x. Maksudnya u dengan v ni apa? Ux adalah functions, vx adalah function. Maksudnya function, dengan kata lain, function darabkan dengan functions. Okay. Function u dengan darab dengan function v. Dia punya variable adalah in term of x. Jadi apa yang buat sini, kita gunakan the product rule, del over del x equal to fx, iaitu yang ni, samalah dengan fx equal to us times vx. Jadi kita guna ni lah ux, okay, differentiate pada vx, and vx equal to dxu x, ataupun kita boleh ringkaskan, kita boleh tulis misalnya kata bentuk u x, okay, d over dx vx adalah v prime x tambah vx darabkan dengan u prime x, iaitu yang inilah. Ataupun nanti kalau kita pecah pada dua, kita ada u, kita ada v. Okay, nanti kita buat. Lepas tu kita carilah u prime dengan v prime. Jadi apa kita buat? Kita darab ni, darab silang. Okay, darab silang baru kita tambahkan. Jadi apa? Kita tengok pada example 4.4 untuk product rule ni. Okay, selalunya soalan tak akan beritahu dia suruh guna product rule ke apa semua ke. Kita ada nak tengok tiga. Product rule, quotient rule dengan chain rule. Kita nak tengok tiga pada hari ni, insyaAllah kalau sempat. Jadi macam mana kita identify kita nak guna product rule ke, quotient rule ke, chain rule ke? Untuk product rule, ingat dia ada dua function sebelah dan sebelah. Okey, misal kata macam ni, 3x kuasa 3x tolak 4 in the bracket x kuasa 3 tolak x kuasa 2. Jadi ada dua function. Jadi ini function u, ini adalah function v. Okey. Dia beza dengan tadi summation and derivation summation dengan apa dengan subtraction ni. Dia tambah y equal to x square plus 2x. Jadi ni adalah satu lagi single function. X plus 2x minus 3, dia adalah single function lagi. Okey, yang ini adalah dua function. Okey, 3x darabkan 6x tolak 5x kuasa 2. Tapi sebabkan kita boleh kembangkan dua-dua ni, kita boleh expandkan, jadi kita expandkan. Tapi kalau nak guna product rule pun tak ada masalah, jawapan dia tetap sama. Okey, yang ini kalau kita nak expand,
dia akan lebih banyaklah, lebih leceh. Sebab dia ada X kuasa 3 dengan tolak X kuasa 2 yang dia kembangkan. Jadi adalah lebih baik kita gunakan product rule. Okay, jadi solution dia untuk pertama, kita assume dia sebagai U, assume sebagai V. Jadi U sama dengan 3X tolak 4. Okey, dan V sama dengan X kuasa 3 tolak X kuasa 2. Lepas tu carilah dia punya differentiation, iaitu U prime. Okey, ni saya pakai notation prime dah. Tadi sebelum ni saya pakai dua X. Lepas tu saya pakai F prime X. Sekarang saya pakai prime. Okey, U prime. Jadi U prime sama dengan differentiate 3S tolak 4 adalah sama dengan 3. V prime pula, X kuasa 3 tolak X kuasa 2. Differentiate kita akan dapat 3X kuasa 2 tolak 2X. Okey. Untuk awak punya syllabus, kita tak akan masukkan differentiation tu dalam untuk differentiate log nombor-nombor logarithm dan nombor trigonometry. Dia tak akan masuk ke dua-dua. Sekali kita hanya bagi nombor basic saja, nombor polinomial. Right. Okay, jadi apa kita buat? F prime X sama dengan, saya pada ini. Okay. U darab dengan V prime, jadi 3X tolak 3X tolak 4 darabkan dengan 3X kuasa 2 tolak 2X ini. Silangkan pula V dengan U prime, jadi V adalah X kuasa 3 tolak X kuasa 2 dan U prime sama dengan 3. Okey, cukup. Sampai sini, tak perlu awak nak kembang panjang. Dah. Okey. Ada apa sepatutnya kena kembang, kena simplify. Tapi bagi awak tahu macam mana nak tulis, nak rewrite, nak buat product rule pun dah cukup. Okey. Jadi ini dah lebih mudah bagi awak. Tak ada susah saya nak bagi dekat awak untuk selesaikan. Jadi yang kata lain, tak payah nak kembangkan 3X darabkan 3X kuasa 2, lepas tu dah 2X, tak payah. Cukup awak silangkan, awak tuliskan dalam bentuk begini pun dah okey. Untuk soalan nombor 2, fx equal to x kuasa 2 tambah 3x tolak 4 times 2x tolak 1 per x kuasa 2. Okey. Sekejap sir, yang atas balik jap, nak tengok jap sir. Okey. Yang 3 ujung ni tak payah nak kembangkan sir, walaupun dia boleh kembangkan tu. Ni. Tu. Tinggalkan je, boleh je, tinggalkan je. Alright. Okey, faham. Baik, thank you sir. Sorry. Okey, tak apa. Okey. Soalan yang nombor 2 pula, kita ada U dekat sini, kita ada V dekat sini. Jadi U sama dengan X kuasa 2 tambah 3X tolak 4 dan V adalah 2X tolak 1 per X kuasa 2. Since dia ada fraction X di bawah, kita bawa ke atas, dia adalah 2X tolak X kuasa negatif 2. Okey, jadi apa yang kita buat? Dah tulis U dengan V, kita cari U prime dia. So U prime adalah daripada X kuasa 2 dapat 2X. 3X kita akan dapat 3 negatif 4, dia akan jadi kosong. Untuk V prime dia sama dengan 2, iaitu differentiate 2X, kita akan dapat 2. Macam ini kita nak macam ini. Kita ambil yang the latest punya. Okay, jadi dapat 2x tolak x kuasa negatif 2, differentiate V prime. Carikan V prime, kita akan dapat 2. Lepas tu negatif x kuasa negatif 2, jadi negatif 2 ni kita buat ke depan, dapatlah positif. Kita dapat positif negatif, darabkan dengan negatif dia dapat jadi positif 2x, lepas tu negatif 2 tolak 1 sini. Okay, dapat negatif 3. Ini dapatlah 2 tambah 2 per x kuasa 3. Okay, itu saja. Kalau awak dapat fraction, dapat f tu ada 2 function darab 1 darab function 2, jadi awak gunakan product rule. Okay. Okay. Inilah yang kita nak gunakan f prime x ni, u v prime plus v u prime. Jadi u ni terhadap dengan v prime, lepas tu tambah dengan v u prime, tambahkan benda ni kita silang, lepas tu depan kita tambahkan, kita akan dapat bentuk begini. Jadi dapat begitu, tak payah nak kembang-kembang lagi, cukup sampai situ sahaja.
Sir, Ya. yang pecahan ni kan, yang 2 over X kuasa 3 ni, kan dia sama juga 2X over negatif 3 kan? Betul tak? Ni. Yang, ini kita kalau, ni kena tukar jugalah sir. Kan ni Tak kan, payah. Nak tak payah. tak payah. Kalau jawapan bawah dia tu, kalau kita tulis 2 plus 2X over negatif 3 boleh? Boleh, tak ada masalah. Yang itu sebab Sama ini dalam boleh ya? notes. Patutnya Ha. kalau awak pun nak cari f prime x, okey saya tulis balik Nah, tu. U jadi x kuasa 2 tambah 3x tolak 4. Darabkan saya letak bawah 2 plus Uh, 2X over 2 2 plus 2x kuasa 3 3. tambah Betul. V 2x tolak 1 per x kedua. Sorry. Saya ambil yang barulah 2x tolak x kuasa negatif 2 darabkan dengan yang ni 2x tambah 3. Tak ada masalah. Boleh ke? Boleh juga Okay sir, thank you. Okey. Okey, soalan nombor 3. Fx sama dengan square root x plus 1 darabkan dengan x mana x power 4. Jadi apa kita buat? Ini adalah u, ini adalah v. Jadi u adalah square root x plus 1. Daripada square root ni kita tukar pada x kuasa 1 per 2 tambah dengan 1. Dengan satu lagi x tolak x kuasa 4. Jadi carilah u prime dia. Kita akan dapatlah yang ini. Satu dia jadi kosong. Dapatlah 1 per 2 x kuasa ni. Ataupun kita tuliskan dia sebagai, kalau awak dapat 1 per 2 x kuasa ni 1 per 2 pun boleh. Sebab ini saya letak ke bawah. Jadi lepas tu darabkanlah f prime x sama dengan x kuasa 1 per 2 tambah 1 darabkan dengan yang ni 1 tolak 4x kuasa 3 tambah v x tolak x kuasa 4 darabkan dengan 1 per 2 x tolak 1 per 2 kuasa negatif 1 per 2 pun boleh. Okey, tak ada masalah. Jangan nak kembang-kembang. Kalau kembangkan salah jadi ni kan. Jadi cukuplah sampai situ. Okey. Okey, soalan nombor 3 cuba dengan soalan nombor 5. Okay sir. Kita bincang nanti.
Okey. Nombor apa? Yang tiga. Ini adalah U, ini adalah V. Jadi U sama dengan 4x kuasa 2 tolak 1. Okey, kita nak pakai kat dia. Macam ni lah. Tolak 1 tambah 1 kat dia. Tolak 1. V sama dengan 7x kuasa 3 tambah x. Jadi U prime dia akan jadi jalan dia akan jadi 8x. V prime akan jadi 21 x kuasa 2 tambah 1. Okey. So 1x kuasa 2 tambah 1. Catat lah. Okey, U prime, so F prime x sama dengan U darab B prime, iaitu dapat 4x kuasa 2 tolak 1 darab dengan 21x kuasa 2 tambah 1 tambah V U prime, iaitu dapat 7x kuasa 3 tambah x darabkan dengan 8x. Okey, cukup. Tak payah nak kembang-kembangkan lagi. Okey, soalan nombor 5 pula. Fx sama dengan 1 over x plus 1 over x kuasa 2. Jadi ini adalah sebagai U, ini adalah sebagai V. So saya ringkaskan ya. Jadi dapat U sama dengan x kuasa negatif 1 tambah x kuasa negatif 2. Okay, harap faham Dia adalah 1 per x kan. So kita bawa akan dapat x kuasa negatif 1. 1 per x kuasa 2 akan dapat x kuasa negatif 2. Okay, dengan V dia 3x kuasa 2 tolak 9. Jadi U prime akan jadi negatif 1 x kuasa negatif 2 tolak 2x kuasa negatif 3. Okay, V prime dia pula akan jadi 2 kali 3, 6x tolak 9, 9 jadi kosong. So tinggal begitu sajalah. So jadi dapatlah F prime x sama dengan U darab dengan V prime, iaitu x kuasa negatif 1 tambah x kuasa negatif 2 darabkan dengan 6x tambah 3x kuasa 2 tolak 9. Okay, darabkan dengan negatif x kuasa negatif 2 tolak 2x kuasa negatif 3. Okey, cukup. Sampai itu. Dah, tak payah nak kembang-kembangkan lagi. Baik, itu adalah product rule. Okey, kita rehat 5 minit. Lepas tu kita masuk quotient dan chain rule. Okay. Okay, sir.
Okay, quotient rule. If fx equal to ux over vx and ux and vx are differentiable at x and vx not equal to 0, iaitu vx lah, iaitu pembawah dia tak sama dengan kosong. Kalau pembawah sama kosong, jadi apa function tak valid lah. Okay. Jadi apa yang kita buat? Okay. Jadi maksudnya quotient ni adalah function divide by function. Okay. Kalau product tadi, product rule. Okay, bisa kata fx iaitu ux darabkan dengan v, x function darabkan dengan functions. Tapi quotient function bahagi dengan function. Itu kita gunakan quotient rule. So u and v are differentiable. Jadi bagaimana kita nak differentiatekan dia? Sama juga macam mana kita buat untuk product rule, iaitu kita kena cari ketentukan u dan tentukan v. Carilah differentiate dia u prime dengan v prime. Okay. Lepas tu kita buat darab silang. Dan dia punya aturan untuk silang dia adalah tak sama dengan product rule, dia terbalik. Okay, lepas tu dia ada since dia adalah divide, bagi dia ada quotient, jadi kita darabkan dengan kuasa 2. Okay, product rule tak payah ada fraction. Cuma quotient rule kita fractionkan dia, kita bagi balik yang bawah dia. Okay, kita tengoklah contoh dia. Okay, yang ini yang paling ringkas lah. VU prime minus UV prime over V square. Okay. Example 4.5, differentiate each of the following function. Fx equal to x plus 1 over x square minus 2. Okay, jadi atas ni adalah u, yang bawah adalah v. Jadi u dia kita akan dapat sama dengan x plus 1. V adalah x square minus 2. Sama macam product tu, kita cari u prime dia, v prime. Mana u prime sama dengan 1, v prime sama dengan 2x. Okey, jadi silang bagaimana? Untuk product row kita silang daripada daripada kiri ke kanan, iaitu product di sini ke sini. Kita mula. Tapi untuk quotient kita daripada v pula. Okey, untuk quotient kita v untuk silang vu prime. Sebab tu ini vu prime iaitu x kuasa 2. Tolak 2 darabkan dengan 1. Lepas tu minus. Okay, kalau produk dia tambah. Untuk quotient kita tolak. Okay, u s plus 1 darabkan dengan 2x. Dia akan jadi tolak situ. Okay, lepas tu sebab dia adalah quotient, kita kuasakan pembawah dia. Kita darab balik dengan dia, kita akan dapat kuasa 2. So dapat jawapan begini. X kuasa 2 tolak 2 darab 1 tolak x tambah 1 darab 2x per x kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Tak payah nak kembang-kembang, cukup sampai situ. Okey. Nombor 2. Sama juga. Fx sama 2x kuasa 3 tolak x dan x tambah 3. Di mana atas adalah u, bawah dia adalah v. Okey. Jadi carikan u dia. U adalah 2x kuasa 3 tolak x dan v dia adalah ini x tambah 3. Jadi untuk quotient kita mula daripada v untuk silang. So v u prime x tambah 3 darab dengan 6x tolak x tambah 3 darab dengan 6x kuasa 2 tolak 1. Yang ini tolakkan dia. Okey, sebab dia terbalik dengan produk, so kita tolak. Jadi u 2x kuasa 3 tolak x darabkan dengan v prime dapat dengan 1. Dan sebab dia adalah fraction, jadi kita fraction yang bawah tu kita kuasakan dengan 2. Menunjukkan kita dah differentiate lah. Okay. Samalah dengan soalan nombor 3. Kita ada u, kita ada v. Okay. Dapat kita tengok dua praktis. Soalan praktis 4.4, dua soalan. Okay, contohnya soalan kita ambil adalah soalan nombor 7. Okay, nombor 7. Y sama dengan x kuasa 3 tolak 2 x kuasa 4 per x kuasa 2 tolak 1. Okay.
Jadi di sini kita tentukan U sama dengan X kuasa 3 tolak 2X dan V sama dengan X kuasa 2 tolak 1. Lepas tu cari U prime. U prime kita differentiate X kuasa 3, kita akan dapat 3X kuasa 2 tolak differentiate dengan Sir, ada 3X. tertinggal tu sir, U tu sir. X kuasa 3 tolak 2X kuasa 4. Oh, kuasa 4. Okey. Belum apa-apa lagi? Okey. Ini dapatlah 8X kuasa 3. U prime. Okey, untuk V prime kita akan dapat 2X sahaja. Okey, jadi apa kita buat untuk carikan dy dx? Okey. Jadi V darab dengan U prime iaitu X kuasa 2 tolak 1 darabkan dengan 3X kuasa 2 tolak 8X kuasa 3 kuasa 3. Lepas tu silangkan dia. Kalau silang sebab dia lain dengan product rule, kita tak negatif tolak X kuasa 3 tolak X, 2X kuasa 4 2X kuasa 4 darabkan dengan 2X per, sebab dia ada fractions, jadi kita bahagianlah, kita jangan abaikan yang fraction lah. Jadi akan jadi X kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Dapatlah yang dua. Okay. Okay, contoh lain kita boleh ambil adalah soalan ini lah. Soalan nombor 8 X minus 5 over S square minus S plus 2. Jadi U dia adalah X tolak 5. V sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tambah 2. Okay. So U prime dia akan jadi 1. V prime sama dengan 2X tolak 2. Okay. Nampak yang ini. So dy dx, sebab dia adalah quotient, kita start daripada V, silang dekat sini. Dapatlah dengan X kuasa 2 tolak 2X tambah 2. Sebab tak ada yang 1, so kita boleh abaikan 1 pun tak ada masalah. Okey, minus sebab dia silang dengan produk dan lain. Okey, tolakkan dia. Dapatlah X tolak 5 darabkan 2X tolak 2. So dapat macam ni dah. Belum lagi. Sebab dia adalah fraction, kita bahagikan dia. Dan kita ambil fraction dia balik. X kuasa 2 tolak 2X tambah 2 kuasa 2. Okey, tinggalkan jawapan awak di sini pun dah. Okey. Okey, itu adalah question. Okey. Kalau ada apa-apa nak lagi, boleh tanya saya straight saya laju ni. Okay. Satu lagi adalah yang kita tahu adalah chain rule. Derivative of the composite functions. Apa maksud sebagai composite? Maksudnya kita campur, maksudnya ada satu function yang lain ada dalam function tu. Okay, contoh daripada sini, daripada definition dia kata apa? If f and g are differentiable and f equal to f dot g, ni bukan apa, ini maksudnya yang gelung circle tu dia kata sebagai composite. Okay, is the composite function defined by fs equal to f gx. Ini. Okay, function di dalam function. Function g berada dalam function f. Okay, generalized derivative formula. Okay, then f is differential and f prime is given by f prime x equal to f prime x gx g prime x. Okay, so generalize the derivative formula daripada y equal to fx power of n. Okay, ini general kalau dia ada kuasa n, apa kita buat? N tu kita buat depan. Okay, lepas tu kita macam biasa macam kita pencet sebelum ni,
n bawa depan, lepas tu n minus 1. Lepas tu function dalam tu kita differentiate balik. Okay, function dalam tu kita differentiate balik. Kita akan dapat f prime x. Okay, dengan kata lain, kalau betul-betul kita nak buat, kita kena saya kata cara ini adalah confuse lah. Jadi kita ada satu cara lain lah yang kita boleh guna, iaitu ini. dy over dx equal to dy over du darab dengan du over dx. Di mana di dalam function ni, kata y equal to fx, kita assume sebagai u. Y equal to u power of n. Okay. Tak kisahlah power n ke whatsoever. Jadi kita akan differentiate function ni akan jadi into of u. Jadi ada dy over du. Lepas tu function ni u akan jadi function x. Dia akan, lepas tu kita carilah du over dx. Lepas tu kita darabkan kedua-dua sekali. Lepas tu jadi dy over du darab du over dx. Di mana kalau kita potong du ni, dia akan dapat dy over dx. Okay. Apa? Kita tengok satu. Example 4.6. Okay, macam mana? Okay, jadi benda yang pertama nak identify. Jadi quotient rule ke, jadi product rule ke, ataupun jadi composite function, iaitu kita gunakan chain rule. Ingat, kalau product rule, function darab dengan function, iaitu function u darab dengan function v. Kalau quotients, function u bahagi dengan function v. Okay, itu adalah quotient rule. Okay, untuk composite function, kita tengok yang ni, kita ada y equal to x power 3 plus 4x power 5. Iaitu function yang besar adalah y, dan satu lagi adalah y kuasa apa? Function besar adalah y di mana bracket kuasa 5. Di mana dalam dia adalah x kuasa 3 tambah 4x. Okay. Jadi ini kita gunakan dia punya chain rule lah. Sebab kalau nak kembang kuasa 5 besarlah. Kalau kuasa 2 boleh juga, bukankah juga kita nak kembang. Kalau kuasa 5 banyaklah kita nak kena kembang. Jadi okay. Jadi apa kita buat? Kita let u equal to x kuasa 3 tambah 4x. Kat mana nak jadi let u ni? Let u ni dia mesti adalah function di dalam bracket. Okay. Function tu mesti berada di dalam bracket. Iaitu bracket kuasa 5 ke, bracket kuasa 6 ke. Okay, jadi u akan jadi x kuasa 3 tambah 4x. Lepas tu automatik lah, sebab ini dah jadi u, dia akan jadi y sama dengan u kuasa 5. Sebab dah ganti kan, x kuasa 3 tambah 4x sama dengan u. So substitute dekat y, kita akan dapat y sama dengan u kuasa 5. Jadi apa kita buat? Kedua-dua ni setelah kita dapat, sama macam quotient rule, product rule, kita darabkan, kita cari dia punya u prime dengan v prime. Okay. Jadi samalah, daripada u kita cari du over dx, sebab dia inter of x, so dapat du over dx. Jadi kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah dengan 4. Y pula, y equal to u power 5. Jadi kita tak gunakan dy over dx, sebab variable dia adalah variable u. Jadi kita akan dapat dy over du sama dengan 5u kuasa 4. Okay, 5u kuasa 4. Jadi kalau dah dapat dy over du ni, 5u kuasa 4 ni, nak tukar siap-siap, u pun tak ada masalah, iaitu dapat 5. U adalah x kuasa 3 tambah 4x kuasa 4. Jadi dy over dx sama dengan dy over du dan du over dx, iaitu dy over du dengan du over dx. Jadi dy over du saya dapat di yang ni. Okay, dy over dx dapat 5 x kuasa 3 tambah 4x kuasa 4 dy over du. Lepas tu du over dx adalah 3x kuasa 2 tambah 4. Okey. Jadi dapatlah jawapannya sama. Apa ni? Tambah 4. Okey, dapatlah ini. Jadi yang step saya bagi ni, saya tak tukar dulu 5u kuasa 4 ni. Saya masukkan dy over du dan inter of u, baru saya ganti. Ataupun dah dapat, kalau awak macam confused, dy over du ni, dah dapat dy over du, awak terus tukar kepada in term of x. Okay, mana-mana yang awak suka. Okay, bagi saya yang ini adalah lebih selamat, tukar siap-siap. Jadi tak ada fikir u apa dah masuk tu. Kadang-kadang lupa kita nak tukar balik u tu kepada in term of x. Okay.
Soalan nombor 2. Y equal to 2 minus 3x square power 1 over 3. Okey, jadi kalau betul-betul tukar ni akan jadi 2 tolak 3x kuasa 2 kuasa 1 per 3. Okey, sebab punca kuasa jadi 1 per lah. Okey, jadi nak kata product rule tak ada sebab bukan function darat dengan function. Quotient pun dah tak ada, dah sebab tak ada fraction. Jadi yang tinggal adalah opposite function. Ya, sebab dia ada bracket, dia ada kuasa. Jadi apa kita buat? Kita jadikan yang dalam tu sebagai U. So U sama dengan 2 tolak 3x kuasa 2. Dan since kita tukar 2x tolak 3x kuasa 2, automatik dia akan jadi U. Jadi Y sama dengan inilah U kuasa 1 per 3. Dapatlah yang ini. Okey, apa yang kita buat? Kita pencet lah. Cari du over dx. So du over dx dapatlah negatif 6x. Lepas tu dy over du kita akan dapat dia pencet u kuasa 3 dapatlah 1/3 kita bawa ke depan. U 1/3 tolak 1 dapat negatif 2 per 3. Okey, lepas tu nak ganti into of x siap pun tak ada masalah. Macam kata jenis saya dah ganti kan. Pun tak ada masalah. Okey, ataupun ini saya letak fraction dia ke bawah. Tapi kalau awak jadikan sebagai 1 per 3, X dia adalah 2 tolak 3X kuasa 2, kuasa negatif 2 per 3 pun tak ada masalah. Okey, jadi apa kita buat? Jadi dy over du daratkan du over dx. Jadi 1 per 3 tolak 2 tolak 3x ni, ini kita daratkan dengan ni, dapatlah negatif nah. Dapatlah yang ni. Okey. Patutnya composite function ni adalah senanglah. Tak apa, kita tengok example. Kita ambil 3 example. Okay. Mula kita ambil example yang pertama dahulu. Okey, x kuasa 4 tolak 5x kuasa 6. Okey, jadi apa kita buat? Kita tengok dia bukannya product rule sebab dia bukan function dan function. Dia of course dia bukan quotient mesti adalah fraction. Tapi ini sebab dia dalam bracket dan ada kuasa, maksudnya dia adalah opposite function. Jadi apa kita buat di sini? Kita let u lah. So let u sama ambil dalam bracket, jadi x kuasa 4 tolak 5x. Dan y automatic akan jadi u kuasa 6. Okay. Cari dia punya differentiate value. So u over dx. Okay. Du over dx sama dengan 4x kuasa 3 tolak 5. Okey. dy over du. Bukan dy over dx sebab ini inter of u. Okey, mestilah dy over u. Jadi dapatlah 6u 6u kuasa 5. 6 tolak 1, 5 Jadi tak nak kita nak inter of u, kita jawapan pun nak inter of x. So tukarlah, senang. U sama dengan nanti x kuasa 4 tolak 5x. Okey, kuasa berapa? Kuasa 5. Jadi daratlah du over du dan du over dx. So dy over dx sama dengan 6x kuasa 4 tolak 5x kuasa 5. Daratkan dengan lagi 4x kuasa 3 tolak 5. Okey. Tak payah nak kembang, macam itu pun dah cukup. Okey. Soalan apa lagi? So soalan 7 sir. Soalan 7. Mana soalan 7? 5. Yang ni. Okey. Soalan nombor 7. Soalan nombor 7 kita cuba siasat. Dia adalah jenis yang apa? Okey, kalau kita tengok dia adalah fractions. Function divide by function. Dengan kata lain dia adalah quotient rule. Okey, jadi ini adalah u. Okey, quotient rule. Ini adalah u, bawah adalah v. Okey. Jadi saya balik. Jadi u sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tolak 2 in the bracket kuasa 2. Dan v sama dengan x tambah 1 kuasa 4. Okey. Kita ada tak?
Ada tinggal tak tadi Kuasa 2 tambah 2. Okey. Jadi sekarang sebab dia quotient rule, jadi kita akan cari U prime dia. U prime dengan V prime. Okey. Untuk cari U prime, kalau kita tengok dia ada dalam bracket dan dia adalah kuasa 2. Maksudnya apa? Ini adalah composite function. Function adalah function. Contoh sama dengan soalan nombor 1 yang ni. Bracket ada kuasa. Ini pun bracket ada kuasa. Dia adalah composite function. Maksudnya kita kena cari U prime dia ataupun du dx dia dalam bentuk composite function. Okay. Jadi kita let lah sini. So let. Kita nak let U dah sebab ada U dia dah pakai awal kan. Kita buatlah let A equal to X kuasa 2 tolak 3X tolak 2. Ini untuk U Ni A. Bukan U, ni A. Tercantikkan dulu A dia. Okay. Jadi automatics V ni kita tak abaikan dulu. Okay, jadi U akan jadi automatic akan jadi A kuasa 2. Jadi ni composite saya tulis. Composite function. Okay, jadi dA over dx akan jadi 2x tolak 3. Okay. Dan du over dA sama dengan 2a. Tanah in term of a, sorry ni bukan du over dx, ni du over dA. Tanah in term of a, kita nak in term of x, dia akan jadi, nanti baliklah. A nya 2 x kuasa 2 tolak 3x tolak 2. Jadi du over dx. Okey, asal dia sebab cari u prime kan. Jadi u prime sama dengan du over dx. Du over dx. Tak ada lagi ni. Ini dapatlah 2x tolak 3 terapkan dengan 2 x kuasa 2 tolak 3x tolak 2. Okey, sebab dah ada 3 kan, ada lagi apa nombor kat luar, nak jadikan sebagai dua function pun tak ada masalah. Jadi dapatlah kalau saya darabkan kat depan dapatlah 4x tolak 6. X kuasa 2 tolak 3x tolak 2. Okey, ini adalah du dx ataupun sama dengan u prime. Okey, ini adalah sama du dx ataupun u prime. Itu baru u prime. Tapi sekarang kita ada v prime lagi. Okey. Jadi kalau kita tengok betul-betul, dia pun adalah composite function juga. Sebab v sama dengan s plus 1 power 4. Dengan kata lain, kita kena buat composite function. Jadi, dengan kata lain, soalan ni sebenarnya asalnya adalah constant rule. dy over dx dia adalah constant rule. Tapi dia punya sub, dia punya u dengan v tu, dia ada composite function. Jadi, kena buat composite function. Jadi, kita assume, okay, saya padam ni dulu, v prime ni. Okey, jadi saya assumekan yang ini. Okey, sebab letaklah ni. Okay. Jadi B, saya tu sebutkan B sama dengan X tambah 1. B tambah 1 dan automatics V akan jadi V akan jadi X, sorry. Satu pula. B lah. B kuasa 4. Right. Jadi carilah dB over dx. Dapatlah 1. Satu lagi dv over db, dboy dapatlah 4b kuasa 3. Okey, jadi gantikan b tu saya siap. B dia adalah x tambah 1. Jadi 4x tambah 1 kuasa 3. Jadi sini kita akan dapatlah dv over dx, iaitu dy over dx darabkan dengan dy over db over dx darabkan dengan dv over db. Oh, susah nak cakap ni. Jadi akan dapatlah 1 darabkan dengan 4x
1, 4, ini bracket lagi, X tambah 1 kuasa 3 ataupun 4, X tambah 1 kuasa 3. Okay, ini adalah V prime. Okay, since dia adalah quotient rule, jadi dy over dx, asalnya jadi dy over dx. Jadi mana V kita? V kita adalah yang ini, darabkan dengan U prime. Okay, jadi V kita adalah S tambah 1 kuasa 4 tambah 1 kuasa 4 darabkan dengan U prime kita, ini U prime kita, ya Allah panjang ya. 4x tolak 6 darabkan dengan x kuasa 2 tolak 3x tolak 2. Okay. Tolak pula dengan U kita adalah mana? Ini x kuasa 2 tolak 3, x kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Sekejap, lupa. X kuasa 2 tolak 3, x tolak 2 kuasa 2 dengan V prime kita adalah 4 x tambah 1 kuasa 3. Okey, sebab dalam fractions, quotient rule, kita dividkan dengan pembawah dia iaitu V. V kita ada apa? X tambah 1 kuasa 4. X tambah 1 kuasa 4 dan kita ada lagi kuasa 2. Jadi automatik bawah tu 4 kali 2, 8. Jadi kita akan dapat sini kuasa 8 dekat sini. Okey. Jadi maksudnya soalan ni ada quotient rule 1 dan ada 2 composite functions. Okay? Alright, panjang cerita dia untuk soalan yang ini. Sama juga untuk soalan yang ni. Okay, soalan nombor 4 dengan soalan nombor 6 ni. Okay? Alright. Sorry, nombor 4 dia biasanya lah untuk composite function ni. Soalan nombor 6. Ini. Di mana dia adalah product rule function darab dengan function, iaitu kita ada U dan kita ada V. Di mana V kita ni kalau kita tengok betul-betul dia adalah composite function, iaitu U adalah X kuasa 2 tambah 5 dan V sama dengan X tolak 4 tolak X kuasa 2 kuasa 4. Okay, kuasa 2 kuasa 4. Jadi V ni adalah composite function. Jadi awak kena selesaikan nak cari dv over dx gunakan composite function. Okay. Itu awak boleh selesaikan lah. Okay. Jadi di sini awak kena tahulah, kena bezakan bila masa kita gunakan product rule, bila masa kita nak guna quotient rule dan bila masa kita gunakan composite function. Di mana composite function boleh berada dalam product rule dan boleh berada dalam quotient rule. Bukannya selalunya bukan single. Okey, kadang-kadang soalan dia akan combine dua benda ni sekali. Sama ada product dengan quotient, product dengan composite ataupun quotient dengan composite. Okey, jadi siap sedialah. Jadi ketiga-tiga perkara ni awak kena tahu. Okey. Jadi itu adalah composite functions. So panjang lah. Punya kalau banyak ada dua composite, kena buat dua-dua composite function. Okay, chain rule. Nama dia adalah, rule yang kita guna ni adalah chain rule. Okay, kita masuk part yang terakhir, 4.4. Kalau tu kot, 4.4 ni. Okay, dah habis dah. Okay, 4.4 high order derivative. Okay, ini ringan sikit lah. Okay, if f is differentiable functions, okay, then its derivative f prime is also function, so f prime may have derivative of its own. Jadi f adalah differentiable functions. Kalau f asalnya adalah differentiable function, kita boleh check, kita akan dapat f prime. Jadi f prime pun adalah differentiable. Maksudnya kalau kita boleh cari f double prime lah. So maksudnya f prime pun dia ada dia punya differentiation dia sendiri. Sama juga daripada f prime dapat f double prime. F double prime tu pun adalah differentiable sebab yang sebelum ni f prime adalah differentiable. Okay, jadi dia berkaitan lah. So the new functions, okay, sorry, function may have derivative on its own denoted by f prime x prime, iaitu
F prime, kita differentiate lagi. Kita dapatlah F double prime. Okay, daripada F prime, daripada F, kita differentiate dapatlah F prime. Okay, sorry. Salah pula ajaran dia punya laluan dia, bukan ajaran, laluan dia. Okay, daripada F, kita dapatlah F prime. Okay, lepas tu F prime pula dikatakan dia ada differentiable function sendiri. Jadi kita differentiate F prime, dapatlah F prime, kita primekan lagi, kita differentiate sekali lagi, dia akan dapat F double prime. So the new function F double prime is called the second derivative. Yang pertama inilah first derivative, F double prime adalah second derivative of F. Okay, other higher derivative are defined and denoted similarly. Jadi thus the third derivative of F is the F double triple prime lah. Okay, triple prime. In general, for n greater than 3, the nth derivative of F is defined by F power ni lah. F4 in the bracket dia tak ada apa. Maksudnya kalau kita ke F in the bracket 4, maksudnya differentiate 4 times. Okay, fourth derivative. Kalau 6, 6 derivative. Okay. Alright. 4.7, example 4.7. Find the d square y over dx square for the following functions. Jadi y equal to x cube minus 2x power 2x square. Jadi kita carilah dy dulu, iaitu kita ambil contoh sini lah. Y sama dengan x kuasa 3 tolak 2x kuasa 2. Jadi differentiate dan dapat 2 dy over dx ni. Okay. Dy over dx ni kita akan dapat differentiate dapat 3x kuasa 2 sini. 2 dah 2, negatif 4x dapat yang ini. Ini baru dy dx. Tapi dia nak second order derivative, maksudnya kita nak kena differentiate dy dx pula untuk dapatkan dia d square y. Ini salah tu maksudnya patutnya d 2y over dx square. Okay, d 2y over dx square sebab x 2 times, maksudnya d2 maksudnya d2y maksudnya 2 times over dx square. Sebab dx ni kalau kita derive balik, okay, daripada y, lepas tu kita dapat dy over dx iaitu dx, iaitu kita differentiate aspect tu y. Itu adalah first order. Kalau kita nak second time, maksudnya itu apa? D 2 times over bukan macam ni. D over dx. Lepas tu dengan dy dx ni. Okay. Maksudnya ialah first order. First order lah dy over dx dengan d over dxy, iaitu pada y in the bracket gini. Tapi untuk the second order, iaitu differentiate lagi d over dx, kita differentiate apa? Kita differentiate dy over dx. Jadi kita akan dapat d2y, d2y 2 times over dx ada 2, iaitu dapat dx square. Lepas tu dia dibaca d2y over dx square. Kalau power 3, d3y over dx cube. Okay. Jadi ini akan dapat d2y over dx square. Differentiate sekali lagi lah. So 3x kuasa 2, kita differentiatekan dapatlah 6x. Tolak 4x, kita akan dapat negatif 4. So dapatlah yang ini. Okay. Sir, maksudnya dia buat 2 kali Maksudnya kita differentiate 2 kali. Kalau kata 2y, differentiate lah 2 kali. Kalau dia kata d3y, 3 kali lah, 3 times. Kita kena differentiate. Okay. Contohnya kita ambil semua di tu. Okay, kita ambil praktis teruslah. Okay. Pertama kita ambil yang ni, nombor 1. Okay, compute the indicated derivative. Okay, yang nombor 1 ni adalah d2y lah. Carilah 2 kali yang differentiate. Kita tengok yang pertama, yang nombor 2 ni. Fx equal to tulis balik. Fx equal to x power 4 plus 3x square minus 2. Maksudnya dia cari f prime, f double prime. Jadi kita kena start satu dulu. F prime x. So f prime x, jadi kita dah macam biasalah. Dapatlah 4x kuasa 3 tambah 2 ni bawa ke depan.
2 kali 3, 6 dapatlah 6x. Negatif 2 differentiate dapat kosong, kita abaikan saja. Okey. Jadi lepas tu cari f2x. Okey, f2 prime. Baik. Jadi differentiate lah yang ni. Yang kita ambil asal, kita ambil yang the latest ni. Dapatlah 3, bawa ke depan dapatlah 12. X 3 tolak 1, 2 tambah 1 ke atas ni darab dengan 6 dapat 6. X 1 kosong. Jadi X kuasa kosong sama dengan 1, dapat 12 X kuasa 2. Okey. Soalan nombor 3. Okey, boleh lah. Jadi soalan nombor 3, fx equal to, sebab dia nak apa? Dia nak the third order. 3 kali lah kita differentiate So fx sama dengan 4x kuasa 2 tolak 12. The fraction s ada di bawah. Maksudnya kita bawa ke atas. Ini dapatlah tambah 4x kuasa negatif 2. Okay, saya buat macam itulah. Jadi dapatlah f prime x. F prime x akan dapat apa? 2 kali 4, 2 waktu depan dapatlah 8x. Okay. Differentiate yang ke 12, habis. Tinggal kosong. Lepas tu, 2 darabkan dengan 4, dengan 4 kita bawa ke depan dapat negatif 8x kuasa negatif 3. Sebab kita tolak dengan 1 Ni kita tolak dengan 1. Dapatlah iaitu 8x tolak 8x kuasa negatif 3. Itu baru f prime x. Sekarang kita cari f double prime. Sebab kita nak cari f triple prime Jadi f double prime pula. Okey. Jadi x ni adalah kuasa 1. Bawa ke depan dapatlah 1 kali 8. Lepas tu x 1 kosong. X kuasa kosong sama dengan 1. So kita tinggalkan. Jadi tinggal 8. Lepas tu yang second term pula. Dia adalah negatif 3. Bawa ke depan. Kita akan dapat 8 kali 3. 24. Negatif darab negatif dah akan jadi positif. X negatif 3. Differentiate. Kita kena tolak satu lagi. Dapat negatif 4. Dapatlah f double prime x sama dengan 8 tambah 24x kuasa negatif 4. Untuk f triple prime pula. Okey. Jadi apa kita buat? Kita differentiate lagi. Okey. Differentiate 8, differentiate constant jadi kosong. Jadi buang. Tinggal 24x kuasa negatif 4. Jadi kita differentiate yang ni pula. Bawa ke depan. Jadi 24 darab negatif 4 dapat apa? 96. Kan? Negatif 96. X negatif 4 dapat negatif 5. Okey? Betul tak? 48, 4 kali 4, 16. 16, 1, 48, 9, negatif 96. Dapat X kuasa negatif 5. Okey? Kebanyakan dia akan minta sampai kuasa 3 lah. Okey? Kuasa 3. Okey, kenapa kuasa 3? Sebab ada satu chapter tu kita kena cari maksimum dengan minimum. Daripada satu graf tu kita kena cari maksimum dengan minimum point. Okey, itu yang satu chapter tu saya tak isi lagi. Sepatutnya yang satu tu yang economics, break even, profit, loss and profit, cost dengan apa tu renew. Tadi ingat lah. Kita ingat profit, cost, satu lagi apa? Salah tak ingat. Jadi benda tu saya dah post minggu lepas, tapi saya buka balik kosong. Saya tengok komputer saya pun ada say whale tadi sebelum kita start kelas. Okay. Dia ditukar pada language yang tak faham. Ini dah pening dah komputer lama ni. Right. Okay, jadi insyaAllah saya akan upload balik lah. Okay, tinggal insyaAllah dalam hari ni atau besok saya akan masuk bank academic. Lepas tu saya akan masuk business math. Okay, dan minggu depan satu lagi kelas kita akan tengok pada integration. Jadi yang kata lain, bahagian economics, business math, economic tu break even point dia lah. Okay. Lepas tu business math, awak kena baca sendiri dengan the application of differentiation dengan integrations.
Okey, itu awak kena baca sendiri. Cuma saya dekat kelas, kita nak tengok fokus pada yang basic. Kalau basic problem, macam mana awak nak tengok pada yang lain. Business math dengan break-even tu adalah senang lah bagi saya. Alright, ada apa-apa nak tanya? Sir, Ya? nak tanya yang assignment minggu lepas tu kena pakai kertas graf ke? Ada graf kan? Ada 2 graf kan? Ada graf ke? Ada graf rasa. Ada graf. Yang Saya soalan kena kelas. buat kita graf lah. Kertas graf. Pakai kertas graf Kena buat kertas graf. Sebab nanti final pun awak kena prepare kertas graf sendiri. Oh. Okay? Cari. Mana cari? Session dia dah buka dah minggu depan. InsyaAllah boleh cari. Kalau Giant pun ada, jangan risau. Okay, ada apa lagi? Kalau nak lihat dia jimat, Google lah graph paper. Jadi dia akan satu keluar graph paper. Lepas tu awak print je lah. Dapatlah satu graph paper. Okay? Tapi hitam putih lah. Pun boleh, tak ada masalah. Asalkan ada graph paper. Ada apa lagi? Jadi assignment hantar 9 hari bulan. Tengok dia punya waktu dia. Rasa waktu malam. Okay? Waktu malam. Dua-dua assignment. Jadi apa lagi? Dua assignment. InsyaAllah saya akan tambah lagi 2 assignment. Sepatutnya awak ada 5 satu lagi yang last tu adalah business math lah. Yang tinggal assignment ketiga ni adalah differentiation. InsyaAllah masuk sekali lah. Okay, untuk hantar sebelum seminar yang satu lagi. Dan yang last integration dengan business math. Tinggal 3 lagi. Okay. Right, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita tamat pada waktu ni lah. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu. Kelas akhir. Okay. Okey sir, terima kasih. Okay, sir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sir. Assalamualaikum. Assalamualaikum.